hari ni hari Ahad. Dah petang sikit. Hari ni hari Sabtu. Hari ni tak ada tournament. Hari ni ada qualifying round untuk week 2. Tapi Zarif tak perlu main qualifying, jadi hari Isnin baru dia punya next tournament. Jadi hari ni kita akan berjalan ke University Ishdan. Ni pokok cantik. So ni tempat kita selalu parking kereta. Tu ada budak kecil. So beginilah suasana kejiranan di kawasan rumah Ishdan. Okay, nampaknya di situ ada kedai gunting rambut. Okay, jalan ni membelok sikit untuk S-curve. Cuaca pun cantik ni, langit terang biru di atas. So untuk pergi ke jalan besar, kami akan masuk ke lorong kecil sebelah kiri ni. Tutup kedai runcit ni. Ada satu kedai runcit jual sayur-sayur, buah-buahan. So kita akan jalan terus saja. Nanti ni ada pokok cantik ni, pokok maple, daun merah. Ini boleh, kalau kat Malaysia ni boleh dianggap sebagai lorong tikus lah. So kat Jepun ni lorong tikus dia memang sangat bersih lah. Tengok pokok-pokok diorang tanam rapi. So tuan rumah selalunya petang-petang sekali-sekala diorang akan keluar dan sapu semua sampah-sampah daun pokok yang mereka tanam lah. So mana-mana daun gugur tu adalah tanggungjawab tuan rumah untuk bersihkannya. Jadi tak banyak kita tengok sampah daun-daun gugur di jalan-jalan sini. Tuan rumah akan keluar dan sapu sampah-sampah walaupun di luar pagar mereka. Okay, saya stop, nanti hujung jalan baru saya start balik. Ni ada pokok warna merah, belakang tu warna kuning sikit. Okey, kita sudah nak menghampiri jalan besar. So kalau nak ke universiti, kita akan belok ke kanan. Dan kalau kita nak pergi shrine, di situ ada taman. Tu pokok. So kita akan ke kiri sebab kita nak tengok Universiti Ishdan dulu. So kiri kanan jalan ni adalah pokok sakura. Tapi sebab sekarang ni nak masuk musim luruh, so daun sakura ni akan luruh. Nanti bila musim sakura baru dia penuh bunga di kiri kanan nak pergi ke universiti ni. Okay, ni main road dia lah, banyak kedai kiri kanan jalan ni. Kita tengok cantik je, sedap mata memandang. Cuaca pun sejuk. So memang selesa lah bila jalan-jalan. Sekarang lebih kurang 3:30 petang lah. Jadi cuaca agak sejuk juga. Tangan kat luar poket ni pun rasa macam nak beku sikit. Depan ni ada rumah Jepun yang cantik. Ada halaman lah. Okay, ni pokok sakura. Ada merah-merah sikit daunnya. Depan tu nanti dah nak sampai universiti lah. Jadi kami sudah nak menghampiri kawasan universiti. So sebelum tu ada satu 7-Eleven. Kalau kita tengok, hampir semua 7-Eleven di Jepun berbentuk sebegini. 7-Eleven akan sediakan parking lot untuk pengunjung yang nak datang ke sini. So 7-Eleven tu dia ada tanah yang besar untuk dia bina satu bangunan 7-Eleven, dan sebahagian besarnya dia
sediakan untuk parking lot lah, tapi kereta yang parking kat sini tak boleh parking lama-lama sebab untuk memberi customer yang lain pula untuk parking. Jadi kalau kita parking lama, dia mungkin akan claim kereta kita. So mostly semua macam ni available. Waktu dipanggil convenience store. So ni antara pelajar universiti international punya pelajar universiti. So ni antara pelajar Jepun lah untuk Universiti Yamanashi. Ini adalah bangunan Universiti Yamanashi yang awal, bahagian awal. So ini bahagian besar dia. So depan tu adalah pagar masuk untuk Universiti of Yamanashi. Sebelah kiri ni je, dia tengah-tengah jalan ni, kiri dan kanan adalah bangunan universiti lah. So sini pun adalah kawasan universiti juga. Nampak ramai orang kat sini lah. Ada international student yang datang untuk buat international language. Sekarang hari ni adalah hari terbuka Nashi Kosha. Dia so sign kot. Ni Faculty Life and Environmental Science, Faculty of Education. So di dalam tu macam tu lah. Jadi setelah berada di hadapan universiti, kami dah tengok universiti ni, kami akan berjalan ke shrine pula, iaitu di atas jalan utama ni. Kita akan pergi sampai hujung. So tu pokok autumn di dalam University of Yamanashi. So ini jalan yang kita akan lalui untuk pergi ke shrine. Tadi keluar lorong kecil, ke kanan adalah ke universiti dan ke kiri berlawanan arah kita akan pergi ke shrine. Tengok sebelah tu ada bukit. Ada bukit, ada rumah cantik. Sana belakang tu ada bukit. So belakang tu lagi banyak bukitnya. Kawasan bukit-bukit. Sekarang kita masih lagi berjalan ke atas, ke arah shrine dekat rumah Hishdan. Boleh nampak ada rumah ni, dia maintain pokok tu cantik je. So ini pokok sakura, banyak pokok sakura di sepanjang kiri kanan jalan ke universiti ni. Kalau ikut besar-besar juga pokok dia. Lagi besar pokok sakura, lagi cantik bunganya. Itulah dia punya rule of thumb. Kita tengok batang dia besar. Ini bentuk daun pokok sakura. So sana ada international student, tak tahulah kalau dia tengah tunggu bas ke. So kita akan terus berjalan. Sebelum ni kami pernah berjalan malam daripada bandar, tapi ke kiri ni balik ke rumah Hishdan. So hari ni kami akan melangkah lebih jauh ke atas jalan ni. So kami akan pergi ke hadapan lagi sehingga kami sampai ke penghujung jalan. Lagi hujung, lagi dekat dengan bukit di sana. Di situ kita jumpa tumbuhan yang cantik ya, yang ditanam oleh orang tempatan.
So kita masih meneruskan perjalanan. So kita dah nak hampir ke hadapan. Depan tu kita boleh nampak shrine punya gate. Dia panggil Torii Gate. Tu di situ. So sebentar saja lagi kita akan sampai di sana. Dari itu kita dapat lihat pokok-pokok sakura yang daunnya dah warna merah atau coklat kerana dah sekarang musim luru. So sedikit saja lagi kita akan sampai. Okey, kita semakin hampir dengan shrine tu. So di depan tu saja shrine tu kita akan sampai. Okey, kita dah nak hampir dengan kawasan shrine. Dekat situ kita boleh nampak pokok yang cantik. Pokok autumn yang cantik di sini. Kerana kawasan ni banyak pokok. So di situ adalah pintu shrine. Shrine ini adalah shrine yang paling besar di Kofu, kabarnya. Tak tahu jadi di Yamanashi ataupun di Kofu. Tapi ini pokok yang cantik. So ada polis jaga. So ni sini sempang besar di hadapan shrine tu lah. Tu tempat ramai orang keluar masuk. Oh, ada jual taco sini. Tu ada kedai taco. Kalau siapa lapar nak makan taco, taco sini 100% adalah sotong. Sotong dan sayur. Okay, cantik kawasan ni. Dia ada pokok besar-besar, lurus, tinggi-tinggi. Lepas tu kami jumpa juga pokok maple warna striking pink. Dan di sana adalah warna merah. So ni baru depan taman ni pun kami dah sangkut. Sebab banyak kawasan untuk ambil gambar. Ini adalah pemandangan daripada dalam lah. So gate ni di Jepun dipanggilkan Torii Gate. Memang sungguh cantik pokok warna merah ni. Kalau duduk sini tengok pokok ni pun dah cukup. So Jepun pun nampak macam datang sini, diorang datang untuk relax lah. Diorang nakkan ketenangan. Tak tahu diorang semayang ke tak, tapi diorang datang untuk sambil datang tu diorang dapat jalan-jalan, tengok keindahan dia. So sini adalah kawasan shrine. Ini maybe tempat orang Jepun sembahyang. Tapi kita cuma akan tengok saja. Dekat tepi ni diorang mungkin ada gantung hajat-hajat yang mereka inginkan dan mereka gantung di shrine lah. Situ mungkin tempat beli kayu hajat. Ini shrine yang paling besar di Kofu. Tapi nampak dia orang semayang juga lah. So kita pergi ke arah kanan shrine ni. Dia ada satu bangunan yang lain. Atau kalau rumah dia punya sami ke. Tapi kami akan jalan ke arah sebelah kanan untuk lihat pemandangan bandar Kofu kalau kami jalan di tempat yang betul lah. Tengok kat sana tu, dia punya pokok lagi cantik. Belakang ni tengok, pokok ni dia tanam rapat-rapat dan struktur pokok ni semua lurus tinggi ke atas.
Oh. Kalau berada di sini baru kita tahu betapa cantiknya musim luruh di Yamanashi ni. Di kawasan ni dia macam ada satu taman. So ni ada taman yang luas. Oh, so kita nampak ada tangga situ. Tu tangga dia. Kita akan menuju ke tangga di sana dan untuk melihat Pekan Kofu di hadapan sana. So kita kena mendaki sedikit. Sini ada rumput ataupun lalang di negeri Jepun. Tapi di belakang tu cantik pokok dia. So shrine tadi di sini. So di sana adalah Bandar Kofu. Tu macam ada jembatan kat sana. So orang Jepun akan datang di exercise di sini. Mesti ada kolam. Ha? Ada? Dan kita naik tadi di sana. Dan kita turun di sini. So memang cantik di sini. Tarik, tunggu sekejap. Jadi kami akan meneruskan perjalanan untuk mendaki tangga tersebut, dan kemungkinan juga jika tak ada halangan kita akan naik ke jembatan yang melintang tu. Mungkin dalam jembatan tu sebelah kanan ada laluan-laluan hutan lah, kalau sesiapa yang nak beriadah. Udara ni memang segar lah, dah lah sejuk. Lepas tu banyak kawasan pokok di sini. Dia buat pula taman sana, taman sini, taman. Semuanya cantik-cantik je. So ni ada rumah. So situ ada batu tanda. Tak tahu apa yang ditulis kat batu tanda tu. Tu yang nampak ada orang yang dah mendaki. So ada 3 tanda nama. Okay, ni ada macam laluan air kat sini. So ini tangga yang kita akan naiki lah. Ada juga orang yang dah daki di atas sana. Okay, nanti saya sambung balik. Ini dakian peringkat pertama. Nanti di tengah-tengah kita akan sambung pendakian di peringkat kedua. Ni tangga di peringkat kedua. So kita boleh rest dulu. Jembatan tu. So ni gambar pokok dan Bandar Kofu. So sekarang setelah berehat, kami akan meneruskan pendakian peringkat kedua. Kena fit jugalah nak naik tangga ni. Kalau tidak, nafas tangga pun cungap lah siapa yang tak fit tu. Tengok langit memang cantik. So kami sudah nak sampai ke puncak. Oh, itu jembatan dia. Boleh lalu rupanya, itu jembatan dia. Di bawah sana. Mungkin kita akan datang lain kali ya. Oh, macam ada empangan air di atas ni.
kita tak pasti. Kita tak pastilah water supply datang daripada tadahan air di sini ataupun dari tempat lain. Dari sini kita boleh nampak Gunung Ganang berada betul-betul saja dengan Bandar Kofu ni. Sebab itulah di mana-mana kita lihat, kita akan nampak Gunung Ganang sekeliling Yamanashi ni, negara Yamanashi. Okey. Kami dah berjaya naik ke tangga di atas. Tengok situ juga adalah Gunung Ganang, dan di hadapan ni kita dapat pemandangan yang indah, iaitu pemandangan Bandar Kofu, Kofu City of Yamanashi. Sebelah sana pun kena ada gunung lagi. Jadi keliling ni memang gunung je, sebab kawasan ni berhampiran dengan Mount Fuji. Tu pokok cantik. Okey. Bawah tu ada taman, kawasan lapang. So bawah tu ada rumah cantik, rumah banglo. Rumah dia dekat dengan taman, memang beruntung lah dia. View dia cantik. So ni ada penerangan pasal tanda arah dan nama tempat ni. Okey. Pemandangan indah macam ni, kita duduk 10 minit, 20 minit, setengah jam pun tak apa, sambil ditiup angin yang sejuk. Kita rehat di sini je. Apa ni? Dia tak faham apa yang tulis. Itulah dia, Bandar Kofu. Saya pun kena pakai baju tebal. Dah berjalan mendaki pakai baju tebal pun masih sejuk. So dari sini kita akan berjalan ke hujung. So ini adalah kawasan perumahan orang-orang Jepun, mana diorang tak sihat. Kalau kawasan mereka ni indah macam ni, cuaca pun sejuk. Walaupun kita sebenarnya petang, tapi kita rasa macam jalan di dalam waktu subuh. Lagi sejuk pada waktu subuh sekarang ni, sebab kena pakai baju sejuk. Tengok cantik dia punya rumah kampung dia. Tetap cantik walaupun dia cuma rumah kampung je. Tengok belakang ni semua gunung. So kalau anda nak tahu, itu adalah kubur Jepun lah. Kubur Jepun dia ada banyak batu-batu yang tegak-tegak macam tu. Itu adalah kubur Jepun. So dalam tu cuma abu sajalah, sebab Jepun dia bakar dulu mayat tu sebelum dia tanam abu tu. Jadi petak kubur dia cuma kecil, jadi dia tegakkan batu tu ke atas untuk letak maklumat si mati ke. So kita akan berjalan sampai ke hujung sebelum kita patah balik ke rumah berjalan kaki. Mungkin dekat 1 kilometer lah kita dah berjalan. Tengok ada orang memancing di sepanjang tadahan air ni. Maknanya kalau ada hujan lebat, air turun daripada bukit, air itu akan ditadah di sini dahulu. Jadi ini adalah satu sistem untuk melawan banjir. Jadi takkan ada lah. Ini dapat mengurangkan risiko untuk banjir kilat berlaku di Bandar Kofu, sebab air yang tiba-tiba melimpah turun daripada gunung akan ditadah, dikumpulkan di sini dahulu. Lepas tu baru dia akan rilis pelan-pelan ke bawah tanpa menyebabkan banjir kilat di bandar-bandar di Jepun lah. Sebab diorangnya sistem tu memang dia dah kaji, tangkungan ni akan cukup untuk menadah air jika berlaku hujan lebat yang sekali-sekala tu. So, ni kena ada long term development plan lah. So kita hampir sampai ke hujung tu. Tengok rumah Jepun cantik-cantik. So rupanya di tepi ni ada tangga untuk sesiapa yang nak turun menghampiri tadahan air ni lah. Ramai orang mancing.
Tak tahu lah dia orang dapat ikan banyak ke tak. Tu nampak macam ada dapat ikan. Okay. So ni satu aktiviti dia orang pada hari Minggu untuk menenangkan fikiran. Ramai orang yang memancing ni untuk tenangkan fikiran. Tu nampak hutan cantik. So kami dah sampai ke penghujung lorong ni. Sebelum kita kena membelok ke kanan, mungkin kami akan jalan sedikit ke kanan. So di bawah ni ada tangga lah nak turun. Untuk orang-orang perumahan ni datang dan panjat kawasan tadahan air ni. Tapi kanak-kanak tak dibenarkan bermandi di air tadahan ni. Agak tenang di sini. Kita boleh dengar bunyi cengkerik je. So dari sini kami dah puas melihat kawasan ni dan menikmati kesejukan di atas kawasan tinggi ni. Kita akan bergerak turun semula. Dah habis jalan untuk hari ni. Kita akan balik berjalan ke rumah Hishdan. So besok kita akan pergi berjalan yang di tempat yang lebih jauh lah. So kita memang reserve hari Sabtu ni untuk explore kawasan sekitar rumah Hishdan sebab masa kami tak banyak yang boleh diluangkan kerana hampir setiap hari kami kena bawa Zarif lawan tenis di Kelab Verde yang terletak setengah jam perjalanan kereta dari sini. So hari ni kami ambil peluang untuk jalan di kawasan-kawasan sekitar sini. Tapi memang seronok lah, walaupun cuma berjalan kosong, ia tetap satu perjalanan yang hebat, satu pemandangan yang hebat. Tu dapat melihat bandar Khufu daripada paras yang lebih tinggi. So seluruh bandar Khufu berada di sana. Bandar Khufu adalah ibu negeri bagi negara Yamanashi, negeri Yamanashi. Sekarang perjalanan patah balik ke hadapan. Lagi kita menghampiri hujung lorong ni, makin jelas kita akan dapat melihat bandar Khufu. Kanak-kanak dilarang mandi kerana mungkin akan membahayakan nyawa. Ada sampan di situ, kalau ada kes emergency ada sampan untuk selamatkan. Mereka sediakan juga, walaupun risikonya kurang, tapi atas sebab-sebab keselamatan ada juga disediakan sampan jika apa-apa hal berlaku. Tu hutan cantik, warna kuning, warna merah, warna oranye. Boleh nampak dia. Hutan cantik. Oh, rupanya di dalam tu lah tempat shrine yang kami pergi tadi. Okay, sekarang kami berada di luar shrine tu. Shrine tu berada dalam kawasan hutan ni lah, macam tertutup sikit. Okey, kita sudah hampir ke penghujung lorong. Ada juga orang lain yang naik. Ni orang putih tadi. Tak tahu ada student ke ada pelancong. So kita dapat melihat, ini tebing dia. Kalau budak-budak berlari bahaya juga. So ini kita dapat melihat bandar Khufu dengan lebih jelas. So hari dah lewat petang, jadi lampu-lampu semua sudah dibuka. Tu ada pokok warna oranye, warna merah, warna kuning. Tu ada bukit di hujung sana. Mari kita zoom lagi. Memang indah lah pemandangan bandar daripada kawasan tanah tinggi ni. Saya tengok berapa jauh saya boleh zoom dengan telefon saya ni, Samsung S22 Plus. Okay, ini height maksimum saya boleh zoom in.
Sekarang saya akan zoom out balik. Yep. Ini pemandangan paling lebar yang boleh dirakam daripada kamera dari atas ni lah. Okey, kita akan memulakan perjalanan turun sekarang. So sekarang kita akan menuruni semula tangga ni. Okey. Boleh tahan juga tingginya. Kita akan menuruni untuk balik semula tempat kami datang tadi. Ini tebing takungan air tu, dia tak tahulah, mungkin struktur dalam dia tak tahu apa, tapi di luar ni dia letak susun batu-batu tu lah, membentuk tebing yang bersudut lebih kurang 50 darjah lah untuk support takungan air tu. So bawah tu tempat air takungan ni dilepaskan, jadi kita dapat mendengar bunyi air, macam bunyi air terjun, tapi bukan air terjun, cuma lepasan air tadahan tersebut. So di kiri ni ada pokok cantik. So kami telah pun tiba semula di bawah, yang mana tadi kami berada di atas tebing ni. Sekarang kami berada balik di bawah, di taman ni. Tapi tak nampak budak-budak main bola di sini. Kalau di Malaysia ni budak-budak dah main bola dah. Di sini kalau budak-budak main bola, dia akan pergi ke tempat yang proper untuk main bola lah. Dia ada banyak kemudahan-kemudahan sukan di seluruh kawasan Pekan ni. Yang besar ada, yang kecil ada. So kita akan masuk ke semula ke dalam kawasan shrine, iaitu di mana kami datang tadilah. Cuma kali ni kami tak naik atas tu, kami ikut laluan di bawah ni je, lebih mudah. Tu luas juga taman ni, kalau siapa yang nak exercise, relax pagi-pagi atau petang-petang. Tapi pagi selalunya sejuk sikit, dia mungkin akan datang petang lah supaya tak berapa sejuk. Tu pokok merah, pokok kuning. Ini daripada taman ni kita turun tangga dan kita akan masuk semula ke kawasan taman di shrine ni. Ada ramai lagi orang yang exercise di sekeliling ni. Apa lawa? Ha? Tengok cantik pokok ni. Striking warna merah dia. Sebenarnya kita dah hampir nak malam. So mereka dah pasang lampu. So ini adalah perjalanan pulang untuk menghala ke shrine balik. Kita akan lalu depan tu untuk keluar daripada kawasan ni. Sebenarnya boleh je ikut jalan luar, tapi kami sengaja ikut jalan dalam. Jalan sini banyak pakai jalan batu kerikil macam ni. Oh, tadi kami lalu tak perasan pula ada patung Hello Kitty di situ. Okay. Ini ada patung Hello Kitty. So dah nak malam pun masih ada orang lagi. So ni tempat kayu hajat ni. Mereka percaya hajat mereka akan tertunai kalau mereka gantung di sini. Anak pandai ke, anak sihat ke, anak pandai sukan ke, kesihatan yang baik ke, umur panjang,
semuanya mereka akan tulis di sana. Tu pokok merah ni. Tapi kerana kami dah lewat, hari ni kami tak singgah, nanti kami akan datang lagi untuk ambil gambar kemudian. Ni kami sedang berjalan keluar ke melalui Torii Gate depan tu. So kami akan melepasi Torii Gate ni, dan di hadapan tu adalah jalan terus saja ke bawah, lebih kurang 600 meter akan sampai ke kanan lorong rumah Shidan, dan terus lagi 500 meter akan sampai ke University of Yamanashi. So beginilah keindahannya tempat rumah Shidan ni. Okey, di dalam air yang mengelilingi shrine ni terdapat banyak ikan koi yang besar-besar lah. Okay. Tu dia, besar-besar sebab kolam ni besar selalunya. Bila kolam besar, ikan koi pun akan besar. So semua ikan ni menyeruk bawah jembatan ni lah. Mungkin dia ingat kita nak bagi dia makan. Sebab tu semua datang berkumpul dekat dengan kita. So ni pemandangan nak hampir malam di shrine ni. So ini adalah jalan lurus. Ini kalau jalan ni lebih kurang 2 km, lurus saja kita akan sampai ke Bandar Kofu. Dan juga stesen Kofu, stesen kereta api Kofu juga terletak di hujung jalan ni. Terus saja lebih kurang 2 km kita akan sampai ke stesen Kofu tersebut. Tapi halfway ke kanan adalah lorong ke rumah Shidan. So ada lagi orang yang baru nak sampai. Oh, kedai taco tu dah tutup. Dah tutup dah. Tutup dah kedai taco. Tapi ada satu kedai runcit lah yang masih buka lagi di sini. So di kedai runcit ni kita nampak dia ada jual mochi. Macam mochi special kat sini. Macam-macam biskut dan makanan, dan juga udon yang dijual di kedai ni. Anak patung pun ada, 2,300. Ni kalau nak baju Jepun pun ada jual sini. Ini jual snack Jepun. Ini ada sebahagian barang souvenir Jepun, tapi harganya bukanlah murah. Okey. Ini ada kertas-kertas stiker. Ini ada jual cawan nak minum teh Jepun. Sini ada souvenir lah sini. Kicin-kicin di sini. Ini adalah bas berhenti Jepun. Dan kalau ada tiang ada lebar macam ni, dia adalah stesen bas lah. Bas akan berhenti di sini. Okey. Kami sedang duduk di kerusi di stesen bas. Sebab tu ada maklumat pasal bas tu. Kami duduk berehat dulu untuk minum air. Ini air dia nama air match. Rasa dia macam air Kikapo kat Malaysia lah. Tapi air ni untuk bagi kita tenaga. So kalau beli air sejuk dekat Jepun, kita dah biarkan lama pun air ni tetap akan sejuk lah. Ini kelebihan dia, sedapnya air sejuk minum dekat Jepun.